Assalamualaikum dan selamat datang ke segmen live khas bersama CDG Global dan juga Battle of Traders 2020 bersama saya Boboy CTC, host anda, dan tetamu kita tak lain tak bukan Encik Ahmad Faizuddin, Chief Analyst daripada CDG Global. Jadi okey tak suara saya, okey tak? Kalau tak okey boleh komen, tinggalkan komen. Kalau kita ada audio dan video ada problem ke, bagi tahu, mungkin saya tak perasan. Okay, anyway, seperti biasa kami di CTC FM ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan di luar sana untuk terus mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM dan juga MKM. Seperti yang kita tahu, beberapa hari yang lepas kita kembali kepada 3 angka punya kes bagi COVID-19, which is sangat-sangat merisaukan. Jadi di platform ini, di hadapan anda semua, kami menyeru untuk jaga penjarakan sosial anda, menggunakan hand sanitizer dan juga tak lain tak bukan pakai face mask bila berada di kawasan awam. InsyaAllah bersama-sama kita akan mampu mencapai COVID-19 sifar di masa hadapan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun menyertai kita pada hari ini, terima kasih banyak-banyak. Kalau sudi, like lah page CTC FM. Kalau sudi, share lah segmen ini agar kita sama-sama dapat berkongsi manfaat dengan lebih ramai lagi orang di luar sana. Hari ini kita ada macam-macam dalam segmen hari ini. Bukan setakat pasal CDG Global saja dan BOT, tapi maybe Faiz akan share sedikit sebanyak mengenai analisa pasaran mata wang, dagangan mata wang. Okey. Tanpa buang masa, kita menjemput Cik Ahmad Faizuddin, Chief Analyst CDG Global. Assalamualaikum Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam kepada yang menonton dan kepada Boboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat boy? Sihat, Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Lama. By the way, sebelum tu seperti biasa, baju jersey eksklusif Battle of Traders masih boleh lagi didapati. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda berminat, bolehlah pergi ke Telegram Battle of Traders untuk lebih lanjut lagi maklumat, ataupun kita short form kan. Kalau anda depo $500, anda akan dapat jersey ini secara percuma. Okey Faiz, boleh teruskan. Okey, so kita dah memasuki sebenarnya minggu ketiga. Sepatutnya minggu ni kita dah Faiz naikkan sikit mic. Okey, sepatutnya minggu ni kita dah start sebenarnya official Battle of Traders. Cuma disebabkan qualification kita tu ramai join, tetapi ramai yang gagal membuat profit. So segala perancangan tu sedikit tergendala dan kita terpaksa merubah sedikitlah format pertandingan. So malam ni saya akan umum secara rasmi apa format pertandingan yang akan kita sambung, dan mereka yang pada peringkat saringan pertama yang 2 minggu lepas, kita dah dapat mengesan 18 yang terbaik. Alhamdulillah, kita pun dah ada result, dah dikeluarkan minggu lepas hari Sabtu lagi. Sebagai contoh, 3 top kita adalah Encik Yuva Raja, Naidu Amaresa. Saya rasa tak asing lagi lah dalam dunia forex ni. Dan Muhammad Rizwan Cik Iman ni, dia agak popular sebab dekat banyak broker lain yang buat kontes pun dia antara yang top. Saya rasa saya dah nampak dia dekat Trader Forex Malaysia. Muka menggunakan gambar yang sama. Gambar yang sama saja. So dia pun top. So dia lepas sebagai top 3. Dan Cikgu Ahmad Farhan Ramli, itu cikgu sekolah yang mana berjaya juga menghasilkan profit dan terpilih untuk pergi ke pusingan seterusnya. Dan selain daripada 3 orang tu, ini adalah balance. Okey, kita mungkin tertinggal seorang lagi peserta wanita kita yang akhirnya berjaya masuk sebagai 18 yang terbaik. Sebagai contoh, kita dah ada nama kot, nanti kita akan buat undian. Sebab malam ni kita akan buat undian mereka yang akan layak ke pusingan kedua. Okey, siapa yang dah pun layak, contoh daripada pusingan pertama 18 orang tu, kita akan letakkan mereka dalam minggu 1 dan minggu 2. Okey. So kali ni tak ada kategori A, tak ada kategori B. Ini kira format yang dah diubah lah. Kategori A, semuanya kategori A sahaja, di mana kita akan bagi anda amount untuk anda trade sebanyak $100. Tak ada orang A, tak ada B, semua letak dalam kategori A. Sebab kita lihat semua orang nak profit je, tak ada siapa yang nak maintain tu lah. So kita kekalkan konsep ni macam tahun lepas. So untuk 18 yang pertama, anda akan mengisi minggu 1 dan minggu 2. Sekarang ni kita ada
qualification yang nombor 2 tau. Sekarang yang tengah berlangsung. Okay. Dan kita mencari 18 yang terbaik. Saya pun dah release beberapa nama yang sebagai contoh hari ni yang terbaik pada hari ni, setakat hari ni lah. Kita masih ada seminggu lagi. Okey, jap nama-nama yang terbaik saya dah release. Okey, sebagai contoh, nombor 1 Afiq Afan. Dalam masa seminggu berjaya menghasilkan 220%. Beliau adalah yang terbaik setakat ini. Dan bila saya semak MT4, saya adalah juri, saya memang suka semak orang punya trading, agak menarik sebab percentage win dia tinggi. I see. Dia bukan full margin, cuma percentage win dia tinggi, trade banyak dan banyakannya adalah win lah, profit. Oh, okay. Okay, so benda yang menarik lah. Dan disusuli oleh Izzuddin bin Osman 83.58 dan seperti anda nampak lah. Cuma kita masih lagi tak cukup beberapa peserta. Kita nak juga 18 peserta yang akan mengisi minggu ketiga dan minggu keempat. Alright. Okay, kalau anda nampak kan yang color macam gold ataupun perang, bukan perang, apa color ni oren ke oren perangan. Okay, itulah untuk Q1. Mereka yang dah layak 18 peserta kita akan muatkan dalam minggu 1 dan minggu 2. Okay. Yang warna biru tu ialah peserta-peserta jemputan, yang mana mereka yang dah dipilih oleh CTC, yang kita boleh kategorikan mereka sebagai orang lama ataupun mereka yang dah ada nama dalam market ni lah. Okay, saya tunjuk sikit. Inilah dia orang-orangnya, 12 orang peserta jemputan yang akan dalam color biru tu. Mereka kita akan pecahkan kepada 4. So kita akan pecahkan kepada 4 untuk yang jemputan. Untuk yang Q1, Q2 kita akan pecahkan dalam minggu 1, minggu 2. Yang Q2 ni kita akan pergi kepada minggu 3 dan minggu 4. Okay. Semua peserta ni akan diberi account. Okay, $100. Cuma saya rasa saya terpaksa minta maaf kepada semua orang. Kalau sebelum ni format kita akan bagi $100. Siapa buat profit boleh withdraw. Cuma ingat tak hari tu kita ada issue bonus. Tabungan kita yang sepatutnya gunakan untuk bayar anda punya profit, kita dah gunakan untuk bayar balik ke semua bonus mereka yang terganggu. Okay. So kita punya allocation tu dah tak boleh nak buat macam tu. Tetapi siapa yang layak, 3 orang setiap minggu akan layak ke next stage. Okay, itu saya ulang kita panggil pusingan separuh akhir lah. Separuh akhir. 3 orang setiap minggu akan layak. Top 3 akan layak ke pusingan separuh akhir. Siapa yang top 3 tu kita akan bagi sedikit sagu hati. Alright. Dalam bentuk apa kita akan umumkan dari masa ke semasa. Okay, clear sebab kami minta maaf, kami dah gunakan allocation tu untuk ganti. Ramai juga terjejas, tapi kami gentle, bila terjejas kami ganti on the spot. Sampai kan hari ni ada beberapa orang lagi dia tak tahu pun yang account dia tu dah diganti. Betul. Kita orang terpaksa call dan ya ke? Okay, masih boleh trade balik. Trade balik. Modal asal dapat modal asal dapat bonus. Sebab itu ada isu support floating bonus. So kami minta maaf, tapi kami dah ganti balik semua orang yang terjejas. Kalau ada yang masih belum diganti, okay, boleh PM saya. Ada certain individu yang memang saya akan handle personally lah. Okay, so jadikan anda sebagai 3 top 3. Okay, kita akan memang tengok kepada gain lah. Betul. Okay, kalau anda katakan kalau tengok gain anda perlu full margin, saya rasa itu pemikiran salah. Sebab kalau ikutkan pengalaman tahun lepas, anda full margin tak semestinya anda layak ke pusingan seterusnya. Betul. Sebab kalau anda full margin, anda akan lebih cepat MC. Ini adalah permainan ataupun inilah kontes yang mana anda perlu bertarung dengan minda anda. Aku nak MC, aku nak full margin ataupun aku nak kawal account saja. So ini kontes, ini pertandingan. Betul. Okay. Dan ranking juga kita akan update hari-hari. So anda boleh check, aku perlu push lagi ke, aku perlu maintain ke, apa strategi anda. Dan bila dah level ni, investor password akan diumumkan kepada semua orang. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak dapat sertai atau tak layak, nanti jangan risau. Mulai kita panggil ni pusingan suku akhir lah. Pusingan rasmi sebenarnya. Pusingan rasmi ni, bila start je pusingan rasmi ni, memang semua investor password akan di-revealkan kepada public. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, boleh nilai sendiri. Siapa yang sebenarnya boleh trade. Kalau di pusingan di contoh pusingan yang contoh ni didapat dalam 179.1, adakah beliau mampu ulang di pusingan seterusnya untuk layak ke semi final? Itu benda yang kita akan tengok sama-sama lah. Hopefully siapa yang dah layak ni akan menunjukkan prestasi yang baik lah. Tapi apa yang saya boleh katakan, tak semestinya anda gain tinggi anda akan layak ke pusingan seterusnya.
qualification dengan real battle of trader adalah dua benda yang berbeza. Benar. Okay, so semua orang akan pergi ke kategori A, dah tak ada kategori B. Sebab kita lihat kategori B tu mungkin selepas ni lah. Sebab berdasarkan pengalaman kita kat qualification tu, kriteria orang yang dekat kategori B tu macam tak ramai. Kurang. Masing-masing nak tetap nak pergi pada gain, bukan lagi nak control account. So mungkin kita akan rangka benda lain lah kalau untuk mereka yang berminat untuk menunjukkan kemahiran trade yang lebih baik. Tapi mungkin akan datang. Nanti kan, stay tune. So ini keputusan rasmi kami. Kami katakan semua orang akan pergi kepada kategori A. So pastikan jangan bermargin. Kalau anda profit tu pun dah satu kejayaan. Walaupun anda tak layak ke pusingan seterusnya, tapi itu lebih baik anda tak MC kan account. Saya tak macam tahun lepas, siapa yang MC memang saya chop MC kat muka. Kita orang akan buat satu magazine khas, tapi saya perlukan support daripada anda. Saya perlukan maklumat anda, biodata anda. Kita akan buat features lah. Features. Saya bagi contoh saya bagi contoh satu kejap. Saya ada buat magazine khas pada minggu lepas. Sambil tu mungkin saya boleh bacakan sedikit komen. Okay, daripada Azizi Suka. Okay, ni pun team board kita. Saudara Azizi Suka, Assalamualaikum, good luck coach katanya. Okay, dan Cucu Pokleh kata Assalam. Cucu Pokleh lama tak jumpa. Waalaikumsalam. Bila Cucu Pokleh tak masuk ke apa? Itulah kami mahu Cucu Pokleh masuk BOT. Okay, dan kita ada Abang Zaki kita kata hi Boboy Comel. Ya Allah, Boboy handsome lah. Kita ada Zabit katanya Boboy padu Faiz Kaca. IBFSQM kata steady Boboy. Jeff Halim kata itu Genji FX ke? Ini Genji CTC Selatan. Satu geng dengan Irsyad tu, itulah Genji dia yang rambut-rambut memang betul macam Genji tu. Itulah Genji kita. Lepas tu dia ada tanya juga boleh live trade, kita pun dah jawab tadi. Live trade memang kita akan tunjuk. Lepas tu daripada Azmi Haikal kata baju cantik. Apa lagi? Depo $500 and baju ni percuma untuk anda. Yes. Depo $500 pun bukan untuk orang lain, untuk betul, kita tak ambil pun duit tu. Duit tu ada depo, ada trade, profit, withdraw, tak ada masalah pun. Jangan risau, broker CDG ni adalah broker yang saya boleh katakan broker yang regulated lah, bukan scam. Broker jangan risau sebab kita ada lesen yang agak besar daripada 4 buah negara yang berbeza-beza. So jangan risau dari segi lesen, dari segi safety fund anda terjamin. Saya pun dah bersama CDG hampir setahun dan tak pernah ada isu withdrawal, tak pernah dibayar. So jangan risau isu withdrawal. Betul. Dan kami di CTC FM memilih CDG Global sebagai salah satu daripada broker pilihan kami. Yes, terbaik. Okay, so settle. Saya rasa semua orang, kalau siapa yang tak jelas boleh PM saya ataupun boleh PM Coach Azizi untuk lebih penjelasan. So ini adalah result final kami. Kami akan teruskan dengan satu kategori saja. Okay, so dalam satu kategori ni 3 peserta terbaik daripada setiap minggu akan pergi ke next round. Tapi jangan risau, walaupun anda mungkin profit, mungkin dalam minggu pertama tu kan 5 orang profit, so 2 orang tu tak layak. Jangan risau, nama anda tetap harum sebab anda tak MC kan account. Betul. Yang penting jangan MC sahaja. Biar tak layak jangan MC. Itu tagline yang baik. Biar tak layak jangan MC. Okay. So kita akan mulakan cabutan. Alright. Sekejap lagi. Siapa yang mereka yang dah layak mungkin dah berdebar-debar aku ni A ke B. Dan siapa pula lawan aku minggu 1 ke minggu kedua ke. Dan siapa pula lawan aku di minggu 1 dan lawan dengan jemputan lah. Siapa, mungkin Genji, mungkin Zaha, betul? Mungkin apa lagi nama masuk. Banyak kan nama-nama yang saya ingat. Encik Amran dan Shalizam, saya rasa ada juga kan. Shalizam bukan, saya rasa tak ada. Tak ada. Shalizam. Okay. Silap. Shalizam tu peserta qualification. Alright. Okay, so kita nak mulakan cabutan di pihak mungkin qualification 1 dulu kot. Okay, betul. Kita ada 18. Sekejap saya tunjukkan. Alright, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di skrin sekarang. Di dalam zon biru tu adalah ke-12 peserta jemputan, dan di dalam zon emas itu adalah 18 orang peserta yang telah layak daripada qualification 1. Jadi kita akan cabut di antara 18 orang qualification 1 ni untuk dimasukkan ke minggu 1 dan minggu 2. Dan disebabkan nombor pun yang kuning kita letakkan dalam bowl cabutan ni. So eloklah kalau kita mulakan dengan cabutan sekarang daripada qualification 1. Okay, so tunjuk sikit bowl tu ke sini sikit. Alright. Alright. Okay, jom kita start nombor 1. Okay, so nombor Faiz akan cabut 6 nombor pertama ni adalah mereka yang akan masuk ke minggu pertama. Okay. Alright. So nombor 1 untuk minggu pertama
Beliau adalah nombor 12. Nombor 12 saudara Muhammad Faiz. Oh, nama sama. Nama sama. Mungkin saya. Okay. Alright. So yang nombor 2 untuk minggu 2 kot boy ke minggu 1? Minggu 1. Minggu 1 Kita teruskan habiskan minggu 1. Okay, 14 kita ada saudara Khairul Anwar. Khairul Anwar, anda layak untuk minggu pertama. Okay. So nombor 3 kita ada nombor 15. Nombor 15 kita ada Muhammad Khalid. Khalid, okay, dia trade safe juga. Okay. Alright, so nombor seterusnya adalah 11. Nombor 11 saudara Muhammad Amir. Okay, nombor seterusnya nombor 7. Nombor 7 saudara Imran Ishak. Imran Ishak ni di trade cantik. So menarik juga minggu 1 ni. Saya look forward pada minggu 1. Okay, so seterusnya adalah nombor 2. Nombor 2 saudara Rizwan Cikman. Orang glamour kita. Okay, orang glamour kita minggu 1 anda dah start trade 21/9 sampai 25 hari 29, 5 hari trading. Buktikan anda bukan saja hebat di qualification, anda juga hebat di real round. Secara 5 hari. Jadi automatically selebihnya akan pergi ke minggu kedua. Alright. Bagi saya masa isi kejap. Supaya semua orang lebih clear lah di mana kedudukan mereka. Jadi kalau ada apa-apa soalan mengenai cabutan ni, boleh terus tinggalkan di ruangan komen, kita akan jawab. So Yuval Raja akan ke minggu kedua. Saya berminat Faiz, rasanya ada kesilapan. Bukan 6. Bukan 6, 9. Kita perlukan lagi 3. Okay. Alright. Semula minta maaf. Okay, number seterusnya adalah number. Okay boy, ready? Jap. Okay, nombor seterusnya 4. Nombor 4 saudara Rashid. Selalu dia pun okay. Saya hafal sebab saya juri. Okay, number seterusnya adalah number 5. Nombor 5 saudara Rizwan Zulkifli. Hampir sama dengan artis kita, Rizwan Cikman. Dan nombor yang terakhir. Ini betul-betul terakhir. Nombor terakhir. Adakah ini pun favourite saya. Peserta favourite saya, Cikgu Farhan. Cikgu Farhan pun akan berada di minggu yang pertama. Dia ada satu teknik yang beliau namakan sebagai sistem TMS, tak silap saya. Tapi agak cantik, menarik cara beliau trade. Konsisten selama 2 minggu. So mungkin pada minggu rasmi nanti kita boleh lihatlah kesemua 9 calon ini trade secara live. Anda akan diberi investor password. Sebab kenapa kita beri investor password? Mungkin mereka akan buat copy trade dah kot. Kalau mereka boleh perform, kita akan buka copy trade untuk anda copy trading mereka. Sebab di CDG Global memang kami ada platform copy trade. Siapa yang nak jadi manager di copy trade untuk di CDG Global pun memang kami alu-alukan sebab kami memang ada sistem tersebut. Kejap, berikan saya sedikit masa lagi. Alright, boleh. Kita bagi beberapa masa, jangan push. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ready pula dengan peserta jemputan kita lah. Rasanya peserta jemputan ni lebih meriah sebab mereka famous ni. Ada famous, ada beberapa tu yang YouTubers. Apa nama dia? Saya lupa lah. Syamim. Itu trader lama yang memang dah membina nama. Saya pun nak tengok cara beliau trade. Saya pun look forward juga. Beliau dengan Zaha, Mentera Beradu, Masuk Sabuji, saya memang nak look forward macam mana dia orang trade ni. Boleh kita ketengahkan, kita boleh follow ke ataupun macam mana. Sebab saya sendiri pun tak berani nak masuk kontes. Alright. So clear seperti yang tuan-tuan dan perempuan nampak dekat skrin sekarang. Kita dah isi untuk minggu 1 dengan minggu kedua bagi slot daripada peserta qualification 1. Jadi nama-nama tu kita akan update juga dekat grup Telegram kita. Ada nama perempuan yang last kali ada? Ada. Dia alright. berada di minggu kedua nombor 12. Salimah Nadirah. Alright. Jadi
Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanyakan lah. Okey, jadi kita akan jawab, tanpa buang masa, kita proceed kepada undian untuk mereka daripada peserta jemputan di zon biru. Okey. Ini nanti final ni, rasanya final ni agak paling meriah tahun ni lah. Event yang paling meriah, insya-Allah. Kita dah bincang memang insya-Allah. So insya-Allah padu lah. Saya pun nak lihat 4 orang trade live depan ramai orang. Boleh tak absorb tekanan tu? Betul? So siapakah calon-calonnya yang akan merentap untuk di minggu pertama? Okey, kali ni kita buat lain sikit cabutan. Instead of kita terus fill minggu 1, kita akan buat minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. So untuk nombor 1 minggu pertama jatuh kepada nombor 3, saudara Fazli Genji. Baru disebut tadi. Ada orang tanya. Okey, beliau adalah orang pertama yang masuk dalam kategori minggu pertama dari slot jemputan. Look forward lah. Sebab rasanya orang lama ni kot. Ya, betul. Daripada CTC Selatan. Okey, nombor 1 untuk minggu 2 jatuh saudara kepada Ma'ruf Rafiq. 8. Nombor 8. Sorry. Nombor 8 saudara Muhammad Amran. Baru. Okey, so Encik Amran, itu saya ada jumpa kat CTC datang kan, dia ambil baju. Itulah. So 28 hari bulan beliau akan memulakan dagangan beliau lah. So hopefully something yang positif, something yang boleh kita belajar something dari beliau. Betul. Orang lama juga ni. Dia pun dah ambil baju, mesti dah berkobar-kobar semangat ni. Okey, minggu 3 pesertanya ialah nombor 9. Siapa boy? Nombor 9. Tadi nombor 8 Nombor 8 tadi. Saya minta maaf Tadi nombor 8. Tadi nombor 8 Ismail TWC. Amran masuk ke minggu ketiga. Tukar. Sedikit minta maaf pertukaran. sekali lagi. Ada tersalah kat situ. Jadi Muhammad Amran akan bertanding di minggu ketiga. Saudara Ismail akan bertanding di minggu kedua. So Encik Amran boleh warming up lebih sikit lah. Confirm. Sebab dia minggu ketiga boleh tengok dulu, boleh gelak untuk orang dulu baru. Okey, untuk minggu keempat pula. Minggu keempat kita akan ada nombor 2. Siapa? Mentera Beradu. Okey. Orang hebat dia kat belakang rupanya. So minggu dia tengok siapa, dia tengok permainan dulu macam mana. Okey. So Mentera Beradu, Zaharuddin nama dia. So akan Zaharin. Yang berletak di minggu keempat 12 hari bulan 10 sampai 16 hari bulan 10. Okey, nombor 1 minggu pertama. Kembali kepada minggu pertama. Nombor 4. Nombor 4 saudara Mashhur Samhuji. Okey, ini pun antara trader yang memang saya look forward lah, sebab beliau ada keupayaan untuk manage account dengan sangat baik. So kita tengok dalam masa 5 hari apa yang beliau boleh buat. Dan cerita beliau di sebalik karier dagangan beliau juga menarik. Kalau tuan-tuan dan puan ingin tahu, boleh tune in ke segmen Inilah Ceritaku bersama beliau. Okay, so boleh tengok semua kan? Boleh tengok semua. Dan kalau compile kan, at least nak ingatkan balik apa yang beliau cakap semualah. Okay, minggu kedua nombor 5. Nombor 5 Muhammad Syamim, YouTuber kita. Syamim. Nanti dia trade pun buat live. Buat vlog, don't worry. Confirm keluar. Dia akan share entry, buy, sell apa, anda follow je. Confirm. Okay, minggu ketiga kita akan ada nombor 12. Nombor 12 akhir. Saudari Noraini. Trader Wati kita. Beliau juga telah berkunjung ke konti CTC FM. Boleh juga tonton balik lah, tengok apa yang beliau katakan, adakah beliau boleh deliver apa yang beliau sampaikan. Betul. Kita sama-sama tengok nanti. Actually ke-12 peserta jemputan ni dah pernah datang ke konti CTC FM. So kita boleh tengok balik benda tu. Saya pun pernah datang, gebang lebih lah. Okay. Untuk minggu keempat, nombor 7 kita ada Muhammad Al. Yang gebang lebih tu saya, orang lain tak. Okay, nombor 7 Muhammad Al. Alright. Kembali ke minggu pertama kita dah. Siapa peserta terakhirnya adalah nombor 11. Nombor 11 kita ada Wahida ataupun Wawa FX. Ni saya yang interview dia hari tu. Ini memang best sebab dia trader scalping. Scalping kalau scalping kan, kalau memang tournament macam ni sesuai untuk dia lah scalping. Memang tapau je ni. Tapau kejap ni. Okay, so minggu kedua yang terakhir 10. Nombor 10 Zulkarnain. Ini salah seorang daripada Panglima Traders. Okay, alright. So minggu ketiga kita ada
Number 1. Satu, Ma'ruf Rafiq. Alright. Ma'ruf pun dah ambil baju. Ini confirm orang yang ambil baju ni semangat dia berkobar-kobar sikit. Okay, yang terakhir adalah number 6. Nombor 6, Afandi Tahir. Alright. Okay, so kita dah ada 12 peserta. Okay, jangan risau sebab ada orang tanya saya kan, macam contoh minggu pertama tu dan minggu kedua, ketiga, empat lah. Maksudnya macam mana saya nak arrange account lah. Jangan risau, kami akan contact anda. So kami masa minggu depan sebelum hari Isnin, insyaAllah hari Jumaat tu dah ada account untuk ada bersedia untuk pergi ke minggu seterusnya lah untuk start trade. Okay, Isnin, contoh hari minggu pertama tu Isnin 21 bulan 9 tu, anda dah pukul 5 pagi tu dah boleh depan laptop, dah boleh start tekan lah 5 pagi tu. Maksudnya by weekend tu kita akan readykan. Akan readykan lah sebelum weekend tu akan readykan. Kami akan contact setiap daripada anda yang dah layak. Okay, kami akan bagi account khas untuk anda manage. So tunggu contact daripada kami. Okay. Kalau lambat boleh contact kami, tapi jangan bagi kami sedikit masa. Paling lambat Khamis kami akan contact anda lah. Kesimpulan dia, don't worry lah, by hari Isnin tu market open, you are ready to go. Dah nak full margin pun boleh hari Isnin. Tak ada masalah. Biasanya orang buka masa subuh tu, buka account, buka market, buka terus tekan tu. Tahun lepas macam tu juga, dan orang tu MC. So, jangan ulang benda tu sebab ini nama anda, ini peluang anda untuk pergi ke next stage dengan hadiah nombor 1 RM RM10,000 cash kami bagi anda. RM10,000 so dengan hadiah yang besar, dengan peluang anda untuk bina nama dan sebagainya, ini peluang anda untuk mengembangkan bakat kerjaya anda ke tahap yang lebih tinggi. Alright. Okay, so kita ada apa soalan lagi? Ada soalan? Okay, saya tengok komen. Alright, kita ada daripada Zul Ahmad kata, salam bos, macam mana nak join? Okay, sekarang qualification 2 masih berjalan buka dan masih ada slot untuk anda isi sebenarnya. Betul. Kalau Encik Zul Ahmad tengok dekat pin komen, saya dah pinkan dia punya form, boleh isi dan dekat situ boleh tahulah macam mana step-step seterusnya. Kita ada 1 minggu lagi peluang untuk anda join top 18 dalam qualification kedua. Okay, simple hari ni contoh hari ni kita dah ada satu list yang akan layak lah. Bukan layak, masih belum layak sebab mereka masih lagi bersaing. Dan kalau anda buat profit pun saya rasa ada peluang untuk anda layak sebab kita nak mencari 18 lagi. So tak perlu full margin pun. Jangan ingat anda perlu nombor 1 baru anda boleh pergi. Tak, as long as anda buat profit dan anda adalah 18 yang terbaik. Betul. Okay, anda boleh layak ke pusingan seterusnya. Sebab pusingan qualification ni anda profit gila-gila pun belum tentu anda boleh dapat nombor 1. Betul. Sebab real nanti lain, suasana dia lain tau. Sebab lepas ni kita akan bagi investor password. Kalau anda MC, anda tak boleh nak depo. Sebab dalam list yang dah masuk qualification ni, ada yang sebenarnya yang dah MC tapi dibuka akaun baru. Kita tak halang. Betul. Tapi selepas ini no more Kalau anda MC, anda akan dikenali one shot saja. One shot saja. Kalau anda gagallah anda. So pastikan anda trade dengan berhemah. Tak perlu dalam qualification ni untuk anda full margin, tak perlu pun. As long as create profit. Tapi kalau anda buat profit, contoh Afiq Afan ni $220, tak ada masalah. Sebab anda profit pun nanti boleh withdraw $200. Saya rasa dia profit dalam $220. Dia depo 100, dia sekarang ni equity dalam 320. Dia akan withdraw, dia dapat 1000 lebih. Betul. Okay, sebab itu duit anda. Ini adalah satu program di mana anda depo dan anda berpeluang untuk menang hadiah, anda berpeluang untuk bina nama, dan anda trader akan depo. Betul. Daripada anda depo ke tempat lain, at least untuk bulan ni anda cuba untuk join. Anda dapat 2 pilihan. Sama je trade Trade juga. Memang anda akan trade juga. Tapi why not kali ni cuba di platform ini, sebab ini adalah satu aktiviti yang kita memang nak jadikan sebagai aktiviti tahunan. Meriahkan lagi industri forex tanah air. Yes, ni aktiviti tahunan kerjasama di antara CTC FM dan disokong oleh CDG Global. Dan saya sebagai tim majalah Forex Malaysia pun ada sebagai sokongan dari segi majalah punya. Okay, tapi pengajuan sebenar adalah CTC FM untuk tahun ini. So kita nak jadikan ini annually lah. Okay, saya sebagai CDG memang support aktiviti macam ni.
Alright. Saya bacakan komen lagi sebab ada banyak komen pula Alright, kali ni. okay. Kita ada daripada Abang Zaki kita, katanya hadiah 10k untuk nombor 1 je ke? Nombor 2, 3, 4 kita akan reveal dari masa ke semasa. Nombor 1, 10, yang lain memang tak lari daripada situ lah. Okay, dekat final nanti ada 4 orang dan insyaAllah 4-4 ni akan ada semua hadiah. Semua akan pulang dengan hadiah. Benar. Bukan jadi, tak ada siapa yang pulang dengan tangan kosong. Kita akan bagi semua hadiah sebenarnya. Alright, jadi Abang Zaki jangan lupa join. And cucu Potleh kata biar tak layak jangan MC. Itu betul. Tak. Biar join dulu sebenarnya. Join dulu cucu Potleh. Aduh, deposit $100 tekanlah dekat goal tu, apa masalahnya. Cucu Potleh. Mana tahu boleh datang dekat final nanti, boleh jadi finalis. Cucu Potleh saya rasa trade goal pun menarik. Kan agak experience dalam goal punya market. Okay, kita ada saudara Hakim Jamaluddin kata format dah ubah ke? Nanti boleh tengok balik live ni daripada awal. Memang Faiz dah explain kenapa kita ubah format dan kenapa jadi macam ni. Dia punya ni boleh tengok balik. Okay, saya explain sekali lagi. Secara generalnya sebab kami sebenarnya expect lain. Tapi bila di qualification tu memang ramai join, hampir 500 lebih penyertaan, tetapi yang berjaya buat profit tak ramai. Kebanyakannya sama ada yang tengah-tengah tu withdraw, memang tak boleh withdraw. Kalau anda withdraw anda dah disqualified. Ada yang tak profit dan ramai yang MC sebenarnya. Saya pun tak tahu kenapa, tapi peluang anda untuk pergi ke next stage tak perlu anda profit besar pun. As long as anda profit. Contohlah anda berminat lagi, buat profit je, saya boleh katakan insyaAllah ada peluang untuk anda layak ke pusingan seterusnya dan compete untuk menang hadiah RM 10,000. Okay, cash malam tu kita akan bagi insyaAllah lah. Mungkin peluang anda untuk grab hadiah ini. Okay, ada soalan lagi? Ada lagi. Ni mostly komen-komen daripada peserta yang dah layak. Contohnya Muhammad Al kata Alhamdulillah minggu keempat. Kita cabut Muhammad Al, jumpa di minggu keempat. Ahmad Farhan kata minggu 1 tengok list contestant mendebarkan. Siapa satu? Ahmad Farhan. Cikgu Farhan. Apa? Minggu 1 kita ada Fazli Genji, kita ada Masyur Samuji, kita ada Wawa FX. Untuk nama jemputan tu memang tiga-tiga tu top. Saya kenal tiga-tiga tu. So itu cabaran untuk Cikgu Farhan tu. Sebab Cikgu Farhan pun bila saya tengok balik, menarik cara trade ni. Mungkin ini peluang untuk Cikgu Farhan naikkan nama beliau dan teknik yang beliau kaji tu. Okay, lagi siapa nama seterusnya? Ada Faiz, kita ada, ini saya tulis nama pendek-pendek je. Tak apa. Ada Khairul, ada Muhammad Khalid, ada Amir, Imran Ishak, Rizwan, Rashid. Kita dua Rizwan itu. Dua Rizwan dekat minggu pertama. Maksudnya artis kita ada kat sini lah. Betul. Saya panggil artis tau. Dekat semua group Forex dia ada. Semua group Forex dia ada. So itu artis kita. Okay. Dan last sekali kita ada Cikgu Farhan lah. Cikgu Farhan. So saya ucapkan selamat berjaya pada Cikgu Farhan sebab beliau, saya berhubung dengan beliau. So saya ucapkan selamat berjaya lah. Okay. So minggu 2 boleh tengok kot. Saya tak perlu umum kan. Tapi minggu 2 tu yang menarik perhatian saya ialah Muhammad Syamim. Kita punya YouTubers, artis juga. Dan kita Yuva Raja. Sebab Yuva Raja ni tahun lepas pun level artis kan. Level artis juga tahun lepas ni. Dan ada lagi satu tu nama dia Alif. Alif ni anda kena tengok juga sebab cara beliau trade adalah antara yang terbaik. Alif Rizwan. Dan beliau adalah fund manage yang sukses. Alright. Okay, beliau memang kerja beliau fund manage saja. Profit beliau tak tinggi tetapi memang munasabah untuk market besar. Maksudnya beliau bukan mengejar full margin tapi beliau mengejar konsistensi. So Alif tu pun antara orang yang kita perlu letakkan spotlight. Dan Zul Nuraini adalah antara student saya yang saya rasa saya nak up dia sebagai produk saya lah. Tapi jangan risau, semua orang mempunyai peluang sama rata. Maksud saya sebab beliau belajar cara saya. So cara trade beliau hampir sama macam saya. So hopefully. Dan kita ada komen daripada Abang Afandi Tahir, katanya Alhamdulillah minggu keempat. Aduh, masuk awal-awal lah Abang Afandi. Abang Amran pun dia tak sabar betul. Dia kata minggu 3 lambat lagi ni. Untuk Encik Amran datang office dulu lah. Itu dia nak jumpa saya untuk urusan bisnes. So jangan risau, minggu 3 ke minggu 2 ke minggu 1 sama je. Dan kita ada daripada cikgu kita, Cikgu Muhammad Fahmi, katanya boleh join lagi ke yang swing. Yang swing tu sebab kita dah ubah, sebab kita terpaksa ubah semua benda sebab ada perubahan. Sebabkan saya nak decide swing ke tak swing, kita bagi 5 hari trade sahaja untuk kontes ni. So
kalau anda boleh buat profit dalam masa 5 hari, kalau anda istilahkan itu sebagai swing pun tak ada masalah, as long as anda catatkan profit. Sebab setiap orang yang berjaya buat profit mesti ada reason di belakang dia. Saya pakai teknik SNR, saya pakai apa, BBMA, mesti ada reason. Itu yang kita nak kaji sebenarnya. Setiap minggu kita akan kaji siapa yang profit paling konsisten. Walaupun sikit tak apa, asalkan profit, jangan MC saja. Betul. Kalau boleh kita nak ajar trader di luar, jangan terlalu agresif yang trading sampai MC account. Walaupun $100 anda anggap itu sebagai modal yang perlu anda jaga. Sebab kalau $100 pun tak boleh nak jaga, macam mana kita nak bagi 100,000? Okay, so ini adalah sebenarnya satu aktiviti yang mana kita nak apa nama dia, nak meriahkan industri forex di Malaysia lah. Alright. Dan saya rasa yang paling meriah nanti di final sebenarnya. Betul. Sebab di final tu tujuan utama kita nak gatherkan semua trader-trader. Dalam masa sama kita nak uji juga siapa yang boleh trade dalam masa 2 jam NFP. Betul. Kita tak tahu, mungkin beliau ada satu teori yang mana dalam NFP pun beliau boleh hasilkan profit dengan baik dalam masa 2 jam saja. So itu reason kenapa kami buat kontes ini. Ada komen lagi? Berkenaan yang kalau final tu tentang kita akan buka kepada ramai orang tu masih lagi belum kita finalize sebab kita ada SOP keadaan, tapi 100% event tu sebelum, semasa dan selepas akan disiarkan secara live di page CTC. Jadi kalau tuan-tuan dan puan berada di mana saja di dunia ni nak tengok, memang kita akan tunjukkan secara live. Jangan risau, kita punya setup semua memang cun, memang ngam. Tuan-tuan dan puan boleh lihat event itu nanti. Okay Faiz. Okay, so ada soalan lagi? Ada komen? Setakat ni semua daripada kita punya peserta lah. Wawa FX kata aduh seram. Sebab TWC kata alhamdulillah minggu 2 ada masa belajar lagi ni. Apa ini dah pro ni. Aduh. Betul, kita ada Jack Rahim Lantaga kata banyak majinah trader. Saya kurang faham, mungkin Majina, dia dah melawak ke situ. Majina perempuan dua orang je, Wahidah dan Noraini kan. Okay. Dan abang-abang kata on bosku, jumpa Isnin katanya. Alright. Okay. So kalau tak ada apa-apa, mungkin kita boleh berehat seketika kot. Okay, kita sambung selepas ini. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, kita akan upload official grouping ni dekat page CTC FM dan juga di page majalah Forex Malaysia. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan follow CTC FM. Jadi kita akan berehat seketika, maybe dalam 1 minit 2 minit. Jumpa anda selepas ini dan mungkin Faiz akan berkongsikan sedikit sebanyak analisa pasaran dagangan mata wang. Okey, baiklah, kita kembali semula dalam segmen live bersama CDG Global dan juga Battle of Traders 2020. Jadi di separuh masa yang pertama tadi kita berbincang sedikit sebanyak mengenai update Battle of Traders 2020. Jadi tuan-tuan dan puan yang mungkin terlepas nak tengok apa yang kita bincangkan, siapa yang dalam grouping yang masa tu, boleh tonton semula segmen ini di Facebook dan juga di YouTube CTC FM nanti, ataupun just follow page majalah Forex Malaysia dan juga CTC FM di mana kita akan update, kita akan post semua benda yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi Faiz, saya serahkan semula kepada Faiz. Okay, so kita pergi ke slot
analisa. So kita dah settle slot activity yang mana dan CDG juga di Global YouTube CTC FM nanti so, ataupun just follow page Majalah Forex Malaysia dan juga CTC FM di mana kita akan update. Kalau ada input yang berguna boleh ambil, kalau ada input yang mungkin tak sesuai, bukan tak sesuai, apa nama dia, yang mungkin tak bantu, tak apa, kita letak tepi. Okay, so pada 8 September hari tu saya ada mention ada satu peluang trading dagangan yang agak menarik sebenarnya yang melibatkan pair NZD USD. Saya dah buat plan trading, saya siap lagi sell dekat mana, sell 1 dan sell 2, stop loss kat mana, take profit kat mana. So alhamdulillah jatuhan dah pun berlaku sebanyak lebih kurang 170 pip. So siapa yang dah berjaya buat profit, alhamdulillah, tahniah. Siapa yang masih lagi belum berjaya buat profit, pastikan anda jaga belajar lagi dan belajar lagi. So sebab kita dalam trading ni memang tak ada seorang pun yang boleh katakan garanti akan buat profit. Kita hanya membuat analisa berdasarkan pattern tertentu dan mungkin berdasarkan analisa tentulah dari segi fundamental, sentiment dan technical. Okay, contoh ini antara contoh trading analisis yang paling saya gemar. Okay, apabila kita nampak ada 2-3 top yang high level, 1, 2, so kita nampak ada pergerakan yang mendaki. So anda hanya perlu sambungkan titik-titik tu saja, InsyaAllah. Okay, setiap kali harga mencecah the next titik tu, maksudnya candlestick tu boy, dia menyentuh kita katakan sebagai apa ni sebagai line ni. Okey, itulah peluang untuk anda trading. Okey, maksudnya anda boleh letakkan entry anda di kawasan ini. Daily Faiz Yes, saya suka buat daily. Berapa pip kejatuhan daripada sentuhan yang terakhir tu? 170 pip. Okey, dan selepas dia ada beberapa teori yang kita boleh guna. Okey, ini saya katakan teori sebagai trend line teori lah. Okey, trend line. Dia simple sebenarnya benda ni. Yang jadi payah ni ialah apa boy rasanya? Full margin. Itu saja. Bila kita dah belajar, dah diajar dengan full margin, kita mengharapkan ketepatan 100%. Betul. Itu sahaja. Okey, apabila kita guna satu teori yang kita namakan sebagai trend line teori ataupun structure high low, saya rasa ini hampir sama saja. Ni high, ni low. Okey, ni high, ni low. Dan benda ni saya dah kongsi dalam grup saya, Telegram percuma pun dah kongsi. Okey, ada waktu insya-Allah analisis saya berjaya, ada waktu kena SL tak apa, itulah normal. Okey, ni high. Okey, apabila price menuju kepada new high, okey, apa lagi point yang boleh kita jadikan sebagai panduan untuk kita buat decision? Big round number. Ada tak kawasan tu big round number yang boleh kita jadikan sebagai panduan? Okay, kat situ ada 68, 0.68. Okay, siapa yang, sebab tu saya kata siapa yang terlalu menunggu big round number, anda mungkin terlepas. Okay, tapi siapa yang berani masuk lebih awal, contohnya apabila dia menyentuh saja trend dan teori, saya ada masuk entry ni, alhamdulillah profit, saya dah close hari tu. Tapi 100 pip je saya close, sebab saya tak berani nak buy USD untuk satu tempoh masa yang lama, sebab USD secara fundamentalnya tak berapa nak strong sebenarnya. Okey, betul. Mereka ada masalah, bukan ada masalah dari segi penetapan polisi mereka lebih suka untuk USD sedikit melemah. Sebab itulah ringgit Malaysia pun sedikit mengukuh sekarang berbanding USD, dan mata wang seperti EU, GU pun sedikit mengukuh. Cuma retracement akan tetap berlaku. Okey, dalam forex ni ataupun apa-apa instrumen sekalipun, setiap kenaikan akan ada sedikit retracement. Cuma sama ada retracement itu correction ataupun U-turn ataupun perubahan trend daripada bullish kepada bearish. Okey, sebagai contoh ini benda yang siapa yang datang ke kelas, bukan kelas, saya punya seminar terakhir sebelum PKP, masa tu saya dan CDG Global ada buat satu seminar di Kuala Lumpur. Dalam seminar tersebut saya dah jangkakan akan perubahan trend akan berlaku pada tahun ini pada pair EU, dan memang ianya berlaku secara begitu mendadak, sebanyak 1300 pip. Okey, saya masuk
tapi cukup 500 speed saya close. Saya pun manusia, saya tak berani nak hold lama. Saya masuk pun dengan lot yang kecil saja sebab volatile lah tahun ni. Dengan isu COVID-19, sakit kepala juga sebenarnya. Tapi pergerakan tu, kenapa saya ramalkan pergerakan tu akan naik, memang disebabkan oleh polisi kewangan. Kalau polisi kewangan berubah, perubahan market memang agak ketara. Okey, daripada 2018 kita ambil, ini teori fundamental 2018 sehingga sepanjang tahun 2018 apa yang berlaku ialah Fed naikkan interest rate. Secara ringkasnya ini yang berlaku. Apabila Fed naikkan interest rate, USD mendapat permintaan yang tinggi sebab value yang akan pelabur akan melihat USD akan bernilai sebab interest rate dinaikkan, USD meningkat. Okey, itu teori secara ringkas saja kalau anda nak tahu. Okey, kenapa tahun 2019 ke tahun 2020 saya dah buat jangkaan secara terbuka, saya buat dalam majalah, saya buat seminar, USD akan weak pada tahun 2020 sebab Fed mula cut rate sebanyak 4 kali juga, lebih kurang. Sejak daripada 2019 Fed mula untuk cut rate. Tengok bila interest rate naik, mata wang akan mengukuh. USD kuat lah sebab tu jatuh. Apabila cut rate bermula, USD mula melemah kembali. Okey, secara fundamental, secara teknikal, anda pakai balik teori yang saya sebutkan tadi, itu teori trendline channel. Tak ada satu pun yang melepasi trendline lower trendline channel ni. Okey, so ini benda yang saya nampak dan saya rangka pada awal tahun itu dan alhamdulillah berjaya menghasilkan profit lah. Cuma apabila berada dekat sini, sekarang ni harga berada pada paras 1.84 kan something kan. Okey, apa yang perlu kita buat? Anda kena tengok dekat mana kawasan previous high dekat sini So dijangkakan akan pergi ke previous high lah. Saya menjangkakan dia sideways kat situ. Dia tak naik tak turun tapi sideways kat situ. Sekarang ni time frame weekly tau. So akan ada beberapa candlestick dekat situ, naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Okey, tengok kat situ. Tapi yang current ni akan pergi ke situ lah. Okey, bapak tengok atas Okey, di atas tu saya ada lukis. Ini nampak tak berapa lama tu boy price berada dekat situ? Setahun tu. Monthly ke daily? Weekly. Saya rasa dalam 2-3 bulan. Okey, ini adalah waktu di mana saya masuk CTC. Saya ingat lagi saya explain benda ni dengan Pak Su. Kalau Pak Su tengok lah. Saya pun ingat. Sebab banyak cakap pasal rate waktu tu. 2018 saya berbincang dengan Pak Su dia akan jatuh jauh ni Pak Su. Tapi kelemahan saya ialah apa boy? Saya tak tahu bila nak jatuh. Itu kita tak boleh nak jangka sebab siapa yang menentukan naik dan turun? Buyer and seller. Betul. Tetapi akhirnya dia akan, buyer dan seller akan follow fundamental. Cuma the right timing, siapa yang akan aku buy. Akan ada big mover yang akan membuat gerakan tu. Saya sendiri pun tak tahu bila big mover tu akan buat. Sometimes big mover tu membuat satu panic order buy. Oh, itu nampak tak? Nampak tak? Banyak cucuk tu. Sebelum cucuk tu berlaku, mungkin ramai dah sell sebab dah bersedia akan jatuhan, tapi kita gagal sebab satu cucukan berlaku kat atas. Pump naik. Kita betul. Sampai ada, saya pun dulu ada orang sampai fed up dengan fundamental ni sebab bila nak jatuh ni. Okey, kalau anda bermain dengan akaun yang kecil, contohnya $100 ataupun trader deposit $10, memang mati ni. Tak mampu untuk bertahan. Okey, $1,000 kalau anda boleh jaga anda tak ada masalah. Tapi kalau $1,000 anda nak gain 20%, 30%, anda akan bermain dengan risiko. Sebab kalau anda nak trade fundamental lah, kalau anda nak trade secara teknikal, apa tak ada masalah. Ini kita nak bercerita tentang long term. Okey, 2018 memang kita dah aim di CTC, saya dah bagi tahu dan jatuhan berlaku. Sekarang ni harga kita boleh katakan akan bermain di kawasan ni. Okey, inilah yang saya katakan sebagai hidden SNR. Nampak hujung tu, hidden SNR, hujung. Okey, kalau boleh nampak lah ada satu itu hujung tu adalah kita namakan sebagai hidden SNR. Okey, siapa yang nak letak pending order kat situ pun insya-Allah disentuh tak akan jatuh, tetapi tak akan naik balik sebenarnya. Tapi at least anda boleh buat profit dekat situ. Itu dinamakan sebagai hidden SNR yang tak pernah disentuh. Okey, macam mana saya katakan hidden SNR? Sebab sebelum ni harga nak sampai ke situ pun dia tak mampu tembus, dia naik, dia patah balik. Akhirnya ditembus. Dan ditembus,
dijadikan itu sebagai support. Support become resistance become support. So line ni adalah line yang sangat powerful lah. Saya merasakan sekarang ni harga akan bermain di kawasan range ini. Naik dan turun, naik dan turun, naik turun. Okay. Sebab sekarang ni euro mengukuh sebenarnya. Dia akan mengukuh lagi sebenarnya. Dia akan naik lebih tinggi. Cuma ini adalah satu perhentian. Okay. Kalau tanya saya akan tunggu price retrace terlebih dahulu. Tetapi kalau dia naik sampai atas lebih awal, saya akan sell. Tapi saya tak akan hold lama. Sell dalam masa mungkin beberapa hari, profit saya close saja. Sebab saya masih menjangkakan yang EU ni akan naik lebih tinggi sebenarnya. Kemungkinan besar melepasi tahun 2018. Kalau tengok pada pattern sekarang, EU akan pergi ke kawasan ini. Kalau tengok channeling tu memang cantik kat dia akan nak melonjak lagi sekali. Cuma retracement, kita kena menunggu retracement saja. Melainkan anda dah ada buy daripada bawah, tak ada masalah lah kalau anda dah buy di bawah. Tapi kalau anda sekarang ni anda mungkin terperangkap nak masuk buy dan sell tu, mungkin anda akan sedikit terperangkap. Sebab saya pun bila dekat macam ni, kita tak boleh hold ni. Kita kalau sebab melainkan anda menunggu retracement ke bawah ataupun menunggu ke atas, sell dan buy. Tapi kalau kat tengah-tengah ni peluang tu adalah 50-50. Okey, melainkan kalau anda boleh pakai BBMA ke apa, tak masalah. Ni sebab nak gabungkan dengan fundamental. Okey, ada satu pair yang menarik minat saya juga. Kita ada dalam 9 minit lagi. Mungkin boleh satu atau dua pair lagi. Okey, saya ada satu pair lagi. Ni Euro GBP ni pun saya rasa menarik. Okey, kenapa saya katakan menarik? Okey, sekarang ni kan price sebenarnya menghampiri harga tertinggi dalam sejarah. Okey. Menghampiri. Okey. Anda boleh nampak sini satu. Okey, ini peluang oh. Yang tertinggi terakhir tu pada tahun bila tu, Pak? Itu tahun 2008. Okey. So ini peluang-peluang yang sebenarnya jarang berlaku. Okey. Kenapa saya kata peluang ni jarang berlaku? Okey, UCAT. Okey. Sebab ada orang dia berjaya hold UCAT dengan sangat jauh. Dia PM saya tapi dia kata amount kecil lah masa, tapi tak apa, as long as anda dah dapat satu feel di mana nampak okay, dia ambil ini ujung atas ni saja, dia sell ke atas ni, dia sell ke atas tu dan dia biarkan sampai hari ni, dia kata profit lagi, dia abaikan account tu. Dah berapa pips Faiz? Cuba check. Tengok so benda ni, teori ni simple je, dalam 1500 pip. Okay, sekarang ni yang paling payah apa boy? Yang paling payah dalam trading, nak menunggu peluang. Agak. Perasan tak kalau kita letak pending order, kita rasa macam kalau tak kena macam mana? Tak kena macam mana? Betul. Saya banyak jadi mangsa. Buka kalau satu hari tak trade, tak boleh. Hari ni tak ada peluang ke? So benda tu yang paling susah dalam trading. Bukan anda saja, saya juga pun ada. Saya manusia, semua orang adalah hampir sama. Sebab tu anda kena ada satu account yang anda letak pending order saja. Kena tak kena nombor 2. Tapi disiplinkan diri, letak pending order. Kena SL pun tak apa, TP pun tak apa. Kalau anda nak trade on the spot, macam buka je instant order, sila berhati-hati sebab kadang-kadang kita terfollow dengan market. Kita nampak momentum, sebab anda suka buka H4 dan H1, dah tengah nak naik ni. Masa kita rasa nak naik, kita buy, masa tu dia jatuh. Sebab kita akan sentiasa terlepas market tu. Betul. Okay, isu sekarang kan, kalau semasa di kawasan ini boy, sepatutnya kalau tengok patut buy lah. Tapi masa price berada kat sini, boleh jangka ke tak, pada waktu ni, pada waktu kotak biru tu, kita akan berfikir ni tengah trending sell, so aku patut sell ke patut buy? Okay, bila kita nampak trending sell, kita tekan sell, dia jatuh. Lepas tu bila nampak dah naik, bila dah naik kita tekan buy, dia jatuh. So benda tu sebab tu anda kena ada satu teori teknikal. Contoh kalau saya, kita buat macam ni je. Anda kena biasakan diri melukis satu, orang kata apa ni, channel. Saya kan dalam banyak-banyak teori teknikal yang paling saya suka pegang adalah channel. Sebab dekat berdasarkan channel tu kita dah boleh merancang di mana support, di mana resistance, di mana high, di mana low, di mana nak buy, di mana nak sell. Channel adalah the most powerful technical analysis yang boleh membantu anda dalam trading. Nampak basic tapi nampak basic orang macam simple saja. bila anda dah ada channel boy, masukkanlah indikator yang anda biasa. Saya suka alligator. Apa EU dah tak pakai? EU apa tu? Awesome oscillator. Awesome bukan saya, orang lain yang yang Faiz jumpa. Bukan.
Bukan saya tak faham benda tu. It's awesome tu. Tapi contoh Bollinger Band, kita punya Cikgu Azlan Syed BBMA. Betul. Okay, dia akan ada contoh Extreme, apa nama dia, market hilang volume. Okay, combination ni lah yang akan membantu anda lebih complete sebenarnya. Betul. Sebab tu orang kata saya, mana yang lebih baik, naked chart ataupun indicator? Saya katakan as long as anda tahu apa anda buat, pakailah apa pun. Betul. Indicator ke, naked chart ke, fundamental ke, technical ke, swing ke, scalping ke, tak kisah. Matlamat kita satu, profit. Okay, tak perlu kata ini teori yang lebih baik, yang ni kurang baik. Tak ada, semua sama saja. As long as membantu anda profit, teruskan. Dalam peserta kita dalam board ni pun dah muncul beberapa teori yang mungkin boleh membantu anda semua lebih profit. Anda boleh pergi belajar, boleh PM dan tanya beliau macam mana beliau trade selama ni. Macam Cikgu Farhan, saya banyak sebut Cikgu Farhan sebab saya monitor dia punya trade sebenarnya. So saya agak enjoy cara dia trade. Okay, kalau dia buka copy trade pun mungkin saya follow nanti. Sebab saya analis hanya buat analisa. Trader, the real trader, mereka buat profit. Saya rasa di luar sana real trader tu lebih ramai, yang mana tak ada peluang lagi nak menunjukkan bakat. So ruang dia ada pada Battle of Trader. Dan of course kalau siapa yang tak join, ni nak promote lagi sebenarnya. So siapa yang belum join, boleh join. Mungkin anda, bila nama anda dah harum, anda akan dapat peluang seperti mana yang saya dapat lah kot. So tonjolkan bakat anda. Okay, ada soalan ke ataupun ada permintaan ke apa? Tak ada setakat ni. Cuma ada last daripada Roslawati Yahya, katanya Boboy ada kelas ke? Kalau dekat CTC FM kita memang tak ada buat kelas. Kita ada segmen education percuma. Kalau nak tengok kita punya jadual, ada dekat page CTC FM. Tapi kalau nak belajar dengan Chief Analyst CDG Global pula macam mana? Datang ke office. Okay. Make appointment. Kalau saya simple je, anda perlu jadi klien kami saja. Okay, dan segalanya adalah percuma. Kami akan ajar asalkan anda klien kami saja. Saya ada di office Isnin sampai Jumaat. Biasanya saya masuk agak lambat, saya masuk dalam tengah hari, tapi saya akan balik malam. Pukul 10 ke 11 malam baru saya balik rumah. Dan saya boleh verify untuk Faiz, memang percuma, tak ada masalah. Faiz akan ajar anda. Tak worry. Dan insyaAllah tak banyak pun saya akan ajar basic sampai advance, as long as ianya membantu anda dan anda klien CDG Global. Okay, so jadi Kak Roslawati, kalau berminat bolehlah PM Faiz atau pergi ke Facebook Faiz. Kat sana ada link pergi group Telegram. Itu boleh start daripada situ lah. 011 631 21901. Okay, ini number saya, kecil sangat, kita besarkan sikit. Jap. Letak dekat MP4. Okay. Alright, ini nombor Faiz. Itu nombor saya. So siapa yang nak contact, tapi jangan call. Saya call ni memang saya tak angkat. Sebab beratus call hari-hari, saya pun tak tahu dia apa mana. So kalau nak call pun perkenalkan diri dulu, barulah saya saya angkat. Kalau tak, saya tak angkat. Minta maaf. Dia tanya office kat mana tu? Office kat Bangsa. Boleh contact saya untuk, sebab saya pun hari ni ada beberapa appointment yang mana pihak profesional datang untuk belajar tentang apa itu forex. So tugas saya memang untuk explain apa itu forex, apa itu peluang, apa itu risiko, macam mana nak mula, berapa modal kena mula, berapa anda perlu profit. Betul. Dan sebagainya, A to Z. Dan kalau datang office tu, saya boleh bagi buku saya percuma saja, as long as anda klien CDG Global. Alright, ada satu soalan, actually ada dua soalan. Soalan ni mudah je, daripada Cucu Potleh. Katanya minima depo berapa untuk CDG? $100. Kalau Cucu Potleh berminat, $100 minima CDG ni boleh terus pergi ke bot. Sebab bot punya minima pun memang $100. Dan depo terus masuk bot. Peluang untuk Cucu Potleh dapat mungkin dapat hadiah. Mungkin Cucu Potleh adalah antara trader yang kami cari. Amat tahu dia champion. Okay, soalan ni agak complicated last. Mungkin Faiz boleh jawab secara ringkas. Daripada Wan Rosli, Wan Osman ni memang kita punya penonton setia. Wan Rosli saya semacam peserta sini. Dia kata kenapa bila instant buy atau sell price hampir selalu akan bergerak ke arah bertentangan. Okay, saya faham. Sebab bukan selalu sebenarnya. Dia psikologi sebenarnya. Dia psikologi sebenarnya. Sebab mesti ada certain timing di mana anda profit, anda tekan terus profit. Ada certain timing bila anda tekan buy, dia jatuh. Betul. Okay, yang jatuh tu menghantui anda, tapi yang profit tu anda tak pernah fikir pun. Kenapa ada certain timing macam tu, ada certain timing macam ni. Okay, sebab tu saya tak suka trade apabila price berada di tengah. Betul. Okay, macam mana nak define tengah? Okay, sekarang ni kan untuk gold, rasa-rasa price berada di bawah atau tengah? Tengah. Kenapa saya kata tengah? Tengok
price memang akan bergerak dalam keadaan akan rest ataupun akan berhenti di tengah. 50% daripada atas, 50% daripada bawah. Okay, so bila dekat 50% ni memang susah untuk anda argue. Sebab kalau nak trade, pastikan anda trade ada reason. Macam mana nak tahu reason? Sebelah kiri tengok ada ni. Contoh ni adalah engulfing buy. So setiap kali ada engulfing buy, kita boleh masuk buy. Lagi-lagi gold. Sebab gold ni memang sifat dia naik saja. Okay, so reason tu kena ada. Kenapa buy? Kalau anda masuk tengah, memang saya pun contoh tanya saya, Faiz, sekarang ni gold ni saya nak tekan buy ke nak tekan sell? Saya tak tahu, tak jawab. Tapi kalau price berada di kawasan bawah, ini adalah analisa kita pada minggu lepas, yang mana saya dah explain peluang buy tu ada di kotak biru tu. Cuma sama ada nak tunggu lebih jauh ataupun betul-betul dia hanya celup sahaja, itu benda yang sukar untuk saya jawab. Sebab saya bukan penggerak market tau. Saya hanya buat analisa. Saya ada satu set of teori macam mana nak trade, macam mana nak kawal macam mana berapa profit yang kita boleh pakai, berapa lot entry yang kita boleh pakai, berapa risk yang kita kena terima, itu sahaja. Betul. Selebihnya memang market yang akan menentukan. Memang susah sebenarnya nak trade ni. Betul. Kalau siapa kata mudah, pada saya dia ada berbilion-bilion dolar. Mungkin lah. Okay, betul boy. Sebab siapa yang ada bilion dolar, dia akan trade, dia post 1 bilion dolar, dia trade 0.01, tidur lah senang cerita. Memang tak akan MC lah cerita dia. Yang jadi susah, anda deposit $100, anda masuk 1 sen, tapi anda rasa tak cukup 1 sen, tambah lagi. Itu yang sebenarnya yang menyebabkan kita rasa susah. Sebab capital memainkan peranan dalam trading. Betul. Semakin besar capital, semakin baik. Tetapi kalau capital besar, lot size juga anda naikkan pun tak guna juga. Balance sebenarnya. So tak ada benda yang mudah, tetapi bukan mustahil. Sebab akaun saya daripada bulan berapa awal tahun itu, saya dah grow yang akaun besar lah, dalam 40%. Baru 40% saja daripada modal. Okay, so nak kata ada akaun saya yang memang saya kamikaze, ada. Yang saya depo, yang tak depo saya pakai duit affiliate, itu saya kamikaze. Sebab kenapa saya kamikaze duit affiliate? Sebab affiliate tu adalah bonus lah, ataupun commission daripada company, itu saya pakai. Tapi kalau duit daripada kerja, duit gaji, memang saya jaga sebab susah nak dapat. So Wan Rosli kata terima kasih atas jawapan. Alright. So saudara Wan Rosli ingat itu semua psikologi saja. Alright. Jadi Roslawati pun kata nanti dia akan PM Cikgu Faiz. Cucu Pokleh saya dah jawab tadi soalan. So dia harapkan kita dapat jumpa Cucu Pokleh di qualification kedua punya peserta dalam board, insya-Allah. Jadi Faiz, ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup segmen? Kita pun dah terlajak beberapa minit. Okey, kata-kata terakhir, bot ni dirangka oleh CTCFM untuk mengetengahkan bakat trader di luar. Ini platform anda, ini peluang anda. Kalau anda nak grab ini sebagai satu batu loncatan untuk naikkan lagi career anda, inilah peluangnya. Peluang ni sebenarnya, kalau anda jadi champion, sebenarnya tunggulah nanti broker akan offer. Ini peluang anda, career anda sebenarnya. Kalau ingin pergi ke satu tahap yang lebih tinggi lah. Okay, so sebab kita perlu buktikan kemampuan masing-masing. Kalau dalam dunia nyanyian ada Akademi Fantasia, ada mentor, pertandingan. So dalam dunia trading, inilah pertandingan ni. Inilah Akademi Fantasia untuk betul. Setuju. Okay, right. Itu saja boy. Itu saja daripada kami dalam segmen Live Khas Battle of Traders dan CDG Global, episod yang kelima. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin terlepas nak tengok daripada awal, jangan risau, boleh tonton semula segmen ini di Facebook dan juga di YouTube kami. Jadi terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.